الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita mari sama-sama bertakwa kepada Allah, menjunjung perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap gerak-geri hidup kita. Bukan hanya semata-mata kita nak semaya saja tak, nak baca Quran, nak berzikir, nak masuk masjid saja tak, kita kena turut sunnah ni. Tetapi dalam hidup kita, gerak-geri kita juga kita jangan terlepas daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ajar pada kita ialah cara kita menghadapi masa-masa kita yang duduk dalam keadaan yang cemas, sempit, diselubungi dengan ketakutan, kesempitan hidup, takut kepada harta, benda dan nyawa, dan apa saja benda-benda yang berbahaya sama ada kepada diri kita, keluarga kita dan seluruh masyarakat. Seperti mana yang berlaku dalam masa sekarang ni, yang sedia kita maklum bahawa wabak corona ataupun COVID sedang mari duduk serai dunia semula pula, kali yang kedua ataupun kali yang ketiga, terutama di peringkat negeri dan terutamanya peringkat 3 wilayah. Sampai sekarang learning mungkin Taning, Jala dan Menara ni boleh jadi duduk di peringkat 10 cawak terawal. Mula-mula duduk peringkat Sip Amdad Red. Nah, 10 cawak pertama yang banyaknya orang kena penyakit COVID ini. Allahumma musta'an, nas'alullah as-salamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita daripada segala penyakit yang berbahaya ini. Penyakit adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kejadian ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala dan juga qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beriman bahawa tidak berlaku di atas dunia ini, tidak ada suatu pekerjaan kita nak jakoh sejakoh, kita nak kecek sepatah, kita nak berkelip satu kelipan mata, bahkan burung-burung yang duduk terbang dengan 2 sayapnya, daun-daun kayu yang jatuh daripada pokok-pokoknya, ikan-ikan, semut-semut yang duduk jalan di lautan ataupun di bawah bumi, kesemuanya adalah merupakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dan berada di bawah pengetahuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pakat tahu belaka. Beriman dengan qada dan qadar adalah rukun iman. Sesiapa yang tak beriman dengan hak ni, maka iman dia tu punah dan dia tidak menjadi orang mukmin yang sebenar lagi. Tetapi di sana, selain daripada kita beriman dengan qada dan qadar Allah, kita juga kena berusaha
dan tahu sebab musabab. Bekerja, buat satu, orang panggil, segala mata kampungkan untuk nak mengawasi kita daripada bahaya. Itu juga merupakan satu kewajipan yang diajar oleh Islam. Sebab musabab merupakan qada-qada Allah. Penyakit merupakan qada-qadar Allah. Sebagai contohnya, berlaku aksiden, la qadar Allah. Berlaku belaga motor, itu takdir Allah. Tetapi dia keluar daripada rumah dia pukul 9-10 minit, start motor, lalu motor dengan dia ataupun kau, itu pun juga dengan takdir Allah. Allah takdir belaka tu. Sebab yang dia keluar itu juga merupakan takdir Allah dan qadar Allah, qadar Allah. Belaga bertepuh, aksiden di kawasan itu pada masa itu, itu juga dikatakan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak taufik lagu mana ni? Di antara sebab dan musabab. Maka kita perlu kepada satu ilmu yang betul. Bukan duduk berpegang dengan sebab dan musabab sahaja. Itu orang tak beriman dengan Allah. Orang puak nak tamacat niyum. Gapo-gapo tamacat. Gapo-gapo jadi sendiri. Sebab aku usahalah boleh kaya. Sebab aku belajarlah boleh alim. Nah, sebab aku orang panggil ada duit lah. Maka aku menang dalam pemilihan dan sebagainya. Hanya semata-mata dengan sebab. Ni orang panggil dahriyah, dahriyun. Orang panggil nak tamacat. Tamacat niyum. Dia ni tidak beriman. Kafir, na'udzubillah min zalik. Tetapi orang yang semata-mata beriman dengan qada dan qadar Allah, tidak ada usaha langsung, tak ada nak usaha, nak kaya tapi tak sekerja, nak kesihatan tapi tidak jaga kesihatan, nak kepada aling tapi tak cari lorong-lorong untuk dia nak jadi aling, hanya semata-mata beriman kepada qada-qada. Lagu ni lah qada dah ni, qada tu hai lagu ni dah, dia duk beriman lagu tu. Maka dia ni orang yang jahil dalam agama, orang tak erti, orang awam. Dia belum lagi tahu dan beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar Allah ialah kita pergi cari benih diri hak malak, pergi cari kebun hak subur, pergi tanam dalam musim yang sepatutnya, bubuh baja, cari pagar, kemudian kita tawakal Allah Subhanahu wa taala. Ini orang beriman dengan qadar-qadar Allah. Berdoa sahaja di masjid, dia tak buah. Dokon tak buah pada adat. Setelah daripada kita tanah diri, lepas pada tu kita mari di masjid, semaya tahajud, berdoa, berzikir, setahun di dalam masjid. Lepas pada tu kita pergi tengok di kebun kita, diri kita tanah tahun baru ni mapuh. Secara adat mapuh. Kerana apa? Kerana kita hanya semata-mata berdoa kepada Allah, tetapi tidak berusaha sebab musabab yang Allah Subhanahu wa taala sudah ajar juga pada kita. Supaya dengan perkara yang belaka, tak dah dia lagu tu lah, tak makan lapar dia tu, tak dah. Ambil pisau mai hiri luka. Nah, tak belajar, tak erti, tak bekerja, susah cari makan. Tidak mengubati dan tidak usaha untuk nak mengubati dalam masalah penyakit-penyakit yang duduk merebak secara berleluasa sekarang ini, maka dia siang. Orang panggil nyari-nyari untuk nak kena penyakit ni. Hak ni jelas dah. Hak ni dia panggil fitrah manusia. Sunnatullah fil qaul. Sunnah Allah witi ciwit ti Allah dai kamdut. Wailau. Dia lagu tu. Kaedah dia lagu tu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dia, perang dia, musafir dia, meretah dia nak pergi hijrah, bekerja dia, semuanya itu tak lari daripada dia tu berdoa dan tawakal kepada Allah. Tetapi setelah daripada dia usaha sebanyak mungkin,
curah segala tenaga yang dia ada untuk nak mengatasi, kemudian dia natawakkal ala Allah Subhanahu wa taala. Hak ni contoh hak Nabi dah ajar kepada kita. Sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, dalam kesempatan ni sangatlah tidak masuk akal sekiranya puak-puak kita tu mari duduk prakmak, mari duduk orang panggil angkuh, bangga dengan penyakit-penyakit yang kita tak nampak. Lepas pada tu kita terlupa diri, tidak mengambil pendekatan-pendekatan yang sepatutnya untuk nak melepas diri kita daripada penyakit. Maka sudah tentu ini adalah sikap orang yang bodoh, orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas mulut-mulut kita ni, kita kena beringat daripada kita berkecek dengan apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam masa ni bukan untuk kita nak menganying, bukan masanya untuk kita nak selera, suka-suka, gerak ketawa, tak. Tetapi ketika ini sepatutnya hati kita tunduk, akur, tunduk setia dengan qada Allah Subhanahu wa taala, takut, takut dengan Allah panggil bala daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tujuan lain kecuali untuk nak takhwif, untuk nak menakutkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita daripada segala penyakit ini, dan marilah sama-sama kita berdoa daripada Allah semoga Allah SWT melepasi kita daripada wabak ini. Dan marilah kita sama-sama cakna, mari sama-sama pakat duduk ambil berat tentang orang panggil cara untuk nak menyelamatkan kita daripada penyakit wabak corona ini. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, selain daripada kita dicuba dengan wabak ini, maka kita juga dicuba dalam peringkat ummah Islam. Nah, terutamanya pada bulan Ramadan baru-baru ni yang sama-sama kita tahu, di sana adanya musuh Allah yang tidak berhenti-henti dia ni untuk nak mengenak dan nak membunuh umat-umat Islam. Kerana dia di antara makhluk Allah, dan perangai dia ni pun makhluk Allah juga. Allah mai duduk ayat dia kata, sekali-kali mereka itu tidak akan merasai redha dengan kamu wahai Muhammad kecuali murni ikuti jejak langkah dan agama mereka. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi mereka keganasan, kezaliman, mereka bunuh, mereka kejam, mereka meruntuh, mereka orang panggil menghalau, mereka membunuh, mereka mengurung, mereka menyeksa umat-umat Islam. Ini adalah hijau-hijau mereka. Siapakah hikmat? Kerana dalam Quran ayat tetap walan tarda, sekali-kali mereka itu tidak meredai kamu wahai Nabi Muhammad. Siapa? Al-Yahud wan Nasara. Cuma bagi kitanya, kita juga jangan jemu untuk nak memberi bantuan kepada saudara kita yang kena zalim. Hak ni hak nak. Kalaulah Yahudi tidak berasa jemu untuk nak menzalimi umat Islam, maka umat Islam seluruh dunia ni jangan jemu untuk nak membantu orang yang dizalimi. Jangan berasa puas, dan jangan berasa kata kita ni telah pun beri bantuan yang banyak dah kepada mereka. Kerana mereka yang berada di Filistin, mereka yang berada di Al-Masjidil Aqsa sekarang ni sedang menunai tanggungjawab gati kita. Pok kaulah nan ni kamlang patibat nati parakit tayan pok rau. Kerana mereka menjaga kesucian Al-Masjidil Aqsa. Kita mana nak pergi? Mereka berjuang, mereka sanggup apa dia mengorbankan jiwa, raga, harta, anak, rumah,
bahkan tanah air mereka, semata-mata kerana mereka ingin membela Al-Masjidil Aqsa. Tu ya. Oleh demikian, kalaulah mereka ini tidak puas-puas untuk nak membantu Al-Masjidil Aqsa, maka bagaimana kita tu berasa puas untuk nak membantu mereka? Terutamanya dengan hadis, man udhilla indahu mu'minun, hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Sesiapa yang dihina di sisinya oleh seorang mukmin, siapa-siapa tengok orang mukmin kena hina di tepi dia, falam yansurhu, maka dia tidak menolong dia, tak tolong orang mukmin hak kena hina, duk kena wak nyayo depan tepi kita. Wa huwa yaqdiru ala an yansurahu, sedangkan dia mampu untuk nak beri pertolongan kepada dia tu, kepada sahabat kita tu, tapi dia tak tolong dengan apa saja bantuan. Falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala an yansurahu adallahu Allahu amama al-khalaiq yaumil qiyamah. Nascaya Allah menghina dia saat ni pada hari khalayak ramai, pada hari kiamat. Allah, hari kiamat semua pakat nak kemuliaan Allah, pakat nak kepada bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala, pakat nak kepada pengampunan dan rahmatnya. Tiba-tiba ada saya tu, Tuhan tak padu dia, Tuhan tak hera dia, bahkan Tuhan menghina dia. Puncanya bukan dia tu tak semaya, bukan dia tak rajin baca Quran, bukan dia tu tak puasa, bukan dia tidak baca Quran, tak berzikir, tak sejid. Tak. Salah dianya ialah dia tak tolong saudara dia sewaktu saudara dia dihina dan dizalimi depan mata dia. Depan mata dia lah syarat. Ikhwan yang saya hormati sekalian, learning saudara kita di Palestin tu duk kena hina 100 tahun lagi. Semua pakat tahu. Terutamanya sekarang learning dengan terosak, dengan telefon, dengan line, dengan Facebook, dengan macam-macam. Itu seolah-olah benda tu berlaku di depan kita dah. Bangun pagi tok-tek boleh dengar berita habis. Benda tu berlaku di depan mata dah. Tetapi sekiranya ada orang yang tak padu dengan apa yang dikenakan oleh orang-orang Islam kita di sana, maka ditakuti, takut-takut. Kering wah, kita akan masuk dalam hadis ni, na'udzubillah min zalik. Maka kalau jadi lagu tu, apa gunanya semaya kita, sedekah kita, buat baik kita, tahajud kita, iktikaf kita, dan macam-macam lagi. Sebab itu hari ini saya minta kepada siapa saja yang mampu, dan tidak ada orang yang tak mampu, insya-Allah. Kemampuan bukan siapakah beratus ribu, siapakah kena jual kereta motor dak. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah Subhanahu wa taala perintah suruh nafkah ni, suruh sedekah ni sebahagian sahaja daripada apa yang kami beri rezeki padamu. Bukan semua. Tak tahu berapa %9% daripada harta hak Tuhan beri pada kita. Beri saja. Hari ini demi Allah, sekiranya umat tani orang Islam seluruhnya pakat pergi duduk bantu orang Palestin beratus ribu juta pun belum tentu kita boleh membantu dan boleh ukar masalah yang dia sedar-sedar duduk alami sekarang ini. Tak mampu. Kita tak mampu nak buat pahning, apatah lagi sekok dua kok tebal-tebal boleh. Kita pau kita pada kali ini hanya semata-mata 3 juta saja. 3 juta kok. Tak mampu. 3 juta kok ni serupa dengan pasir yang kita tambung dalam laut gitu ya. Air setitik geduk dalam laut gitu ya. Tetapi hak kita berasa hayatnya arja minallah wa narju minallah adalah sekok, 2 kok, 10 kok ini akan menjadi jawapan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tu ya. Sekadar nak sekok 2 ni kita nak jawab di hadapan Allah bahawa pada satu ketika, satu hari apabila diminta bantuan untuk membantu mereka, maka kita ambil ada sahih. Kita ni miswan ruam duai. Kita ada ambil bahagia. Tu ya, bukan pasal jenis ambil wak tak tahu, tak peduli, tak padu, hak ning takut-takut Tuhan tak padu kita pada hari akhirat nanti.
Oleh demikian, marilah sama-sama kita, selain daripada kita adanya jagaan, cara-cara untuk kita nak menyelamatkan kita daripada penyakit corona ini, marilah sama-sama kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita membelanjakan sebahagian daripada harta kita pada hari ini untuk kita nak membantu saudara kita yang menderita di seluruh dunia, terutama di Palestin, di Gaza, di Al-Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Seperti mana yang kita tahu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampun dan merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الظالمين القاتلين الغاصبين. اللهم أهلكهم، اللهم شتتهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.